Nama aku Jali. Kisah yang aku akan ceritakan ini berlaku semasa aku pulang ke kampung halaman untuk merayakan Aidilfitri tahun lalu. Lebih kurang pukul 10 malam. Aku sedang duduk di balkoni rumah sambil menghirup secangkir kopi. Sementara anak-anak di bawah rumah bermain mercun, aku memandang jauh melihat pemandangan bukit yang terletak tidak jauh dari rumah kami. Setelah sekian lama tidak pulang ke kampung, sedari tadi aku tidak habis-habis teringat kenangan semasa membesar di sini. Dinding-dinding rumah inilah yang menjadi saksi semua benda yang aku pernah lakukan dari kecil sehinggalah aku membesar dahulu. Baik aku, buruk aku, jatuh cinta, putus cinta, gagal, ulang, lulus SPM, dikurung di dalam rumah sebab tak mahu solat, dikurung di luar rumah sebab melawan cakap ibu dan macam-macam lagi. Pengalaman yang kalau hari ini aku dan adik-beradik ingat, semua mesti ketawa berdekah-dekah. Sehinggalah mata aku tertumpu kepada satu cahaya yang datang dari bukit di depan rumah kami. Ibarat ada seseorang yang menyuluh lampu sulu yang sangat besar dan terang dihalakan ke langit menarik perhatian orang sekeliling sebelum ia hilang. Senyuman yang terukir di wajah aku tadi hilang. Memori indah digantikan dengan satu memori gelap yang pernah berlaku di dalam keluarga kami puluhan tahun dahulu. Satu memori yang tiada seorang pun daripada kami mahu ingat. Sejurus selepas melihat lampu misteri itu, aku kata dalam hati, mungkin aku tersilap pandang sebab mana mungkin cahaya di bukit itu masih ada lagi. Sambil dahi aku berkerut, aku cuba fokus melihat kalau-kalau cahaya tu menyala semula. Dan tiba-tiba, sejak kamu pulang ke kampung ni, cahaya tu dah datang balik. Ibu bersuara dari arah belakang. Aku yang terkejut lantas memalingkan kepala melihat ibu dan tanya, Ibu, bukan cahaya tu dah hilang berpuluh tahun lalu kah? Masa aku tanya macam ni, ibu hanya tersenyum dan masuk semula ke dalam rumah, meninggalkan aku di balkoni tertanya-tanya, kenapa cahaya tu datang balik. Dahi aku berkerut, mungkin ibu tak mahu ingat peristiwa hitam yang keluarga kami pernah lalui. Jadi aku biarkan sahaja ibu masuk ke dalam. Saat inilah membuatkan hati aku terdetik untuk menceritakan apa sebenarnya yang terjadi dengan keluarga kami dan kisah tentang cahaya misteri yang aku lihat ni kepada semua pendengar di Kopi-Kopi-Go. Kisahnya begini. Kampung kami ni memang terletak di kawasan yang berbukit. Sebagai gambaran, perkampungan kami terletak di sebuah bukit, sementara bukit lain lagi di kanan dan kiri. Di depan pula adalah sebuah bukit yang bernama Bukit Singa. Bukit tu diberikan nama Bukit Singa sebab bentuk bukit seperti singa yang sedang duduk. Tiada orang yang tinggal di situ. Dan untuk kanak-kanak di kampung kami memang tidak dibenarkan untuk pergi ke Bukit Singa. Kami dimomokkan dengan macam-macam cerita. Kononnya banyak singa mundar-mandir di situ, banyak penculik. Kanak-kanak yang masuk ke situ tidak dapat keluarlah. Dengan itu, tiada seorang dari kami pun yang berani untuk pergi ke Bukit Singa. Sehinggalah ada suatu hari itu, pada waktu itu aku berumur 10 ataupun 11 tahun. Aku ada seorang adik yang bernama Laila, pada masa itu berumur 8 tahun. Masa kami kanak-kanak lagi, kami ni memang selalu merayap ke sana sini. Dulu kami tak risau sebab penduduk kampung di sini memang rapat dan kenal sesama sendiri. Di satu senja, sekitar pukul 3 ataupun 4 petang macam tu, aku yang sedang duduk di balkoni sambil menyiapkan kerja rumah, dikejutkan dengan adik aku Laila yang berlari masuk ke halaman rumah sambil memanggil aku. Abang Jali, mari ikut adik. Aku tanya, kemana adik? Laila jawab, nak jumpa kawan baru adik. Aku masa tu malas nak layan Laila sebab kepala aku pun dah kusut dengan kerja rumah yang perlu aku siapkan. Hampir sahaja aku suruh Laila pergi sendiri, tapi aku temankan juga sambil aku tanya, kawan mana pula ni Laila? Ada orang baru kah di kampung ni? Sambil aku turun rumah dan memakai selipar.
Laila kemudian dengan kelang kabut menarik tangan aku dan membawa aku pergi. Sebelum kami hilang dari pandangan ibu, ibu ada berpesan, korang jangan balik lewat tau. Laila pun menjawab, baik ibu. Maka berlarilah kami. Dengan Laila di depan menarik tangan aku yang berada di belakang. Lari punya lari. Sehinggalah kami sampai ke sebuah simpang. Kata Laila, sini abang, sini. Sambil jari dia menunjuk ke arah simpang di sebelah kanan. Sekarang ni, kami betul-betul berada di simpang yang mempunyai dua arah. Satu simpang ke kanan dan satu lagi simpang ke kiri. Kami tercegat di situ, dahi aku berkerut, sementara bercekak pinggang. Aku kata dengan adik, adik, simpang ni kan sebelah kiri keluar dari kampung. Simpang ke sebelah kanan masuk ke Bukit Singa. Yang adik tunjuk ni simpang masuk ke Bukit Singa, kita mana boleh masuk sini dek. Laila berkeras juga, katanya, alah abang ni kawan baru adik tinggal di bukit ni tau. Adik dah naik tadi, diorang banyak mainan. Aku berkeras juga berkata, adik tahu kan kita tak boleh masuk ke sini. Bukit Singa ni bahaya. Belum sempat aku nak habiskan ayat, Laila dah masuk ke dalam simpang. Laila ni memang ada degil sikit, kepala batu. Kalau dia nak sesuatu tu, dia akan buat sampai dapat. Aku pun jerit, Laila tunggu. Yalah, mahu tak mahu, aku mengorak langkah masuk ke dalam simpang mengejar Laila dari belakang. Inilah kali pertama aku menjejakkan kaki ke sini. Tiada di antara kawan-kawan aku yang pernah pergi ke sini. Aku pun berjalan mengikut Laila dari belakang sambil kepala aku melihat kawasan sekeliling. Kawasan bukit ni memang berbeza dengan kawasan bukit yang lain. Sehinggalah kami tiba ke sebuah menara api yang selalu diceritakan oleh orang kampung. Aku tanya Laila, adik, macam mana adik tahu jalan ke menara api ni? Laila jawab, kan adik dah kata, adik pernah masuk ke sini. Nanti kalau abang tak jumpa Laila, Laila akan hidupkan lampu di sini tau. Aku dengar Laila cakap macam tu, aku terkejut dan marah. Adik, kenapa cakap macam tu? Dia tak jawab dan teruskan berjalan. Semakin kami berjalan masuk ke dalam bukit, semakin aku rasa tak sedap hati. Tidak beberapa lama berjalan, Laila kata, sini abang, sini. Waktu ni, Laila mengorak langkah, berlari masuk ke dalam semak samun. Dia kemudian hilang dari pandangan aku, membuatkan aku memecut sekuat hati, risau yang kalau Laila akan tersesat. Aku pun kelang kabut masuk ke dalam semak tempat Laila masuk tadi. Dan langkah aku terhenti serta merta bila aku melihat ada beberapa belas orang kanak-kanak yang sebaya dengan aku dan Laila sedang bermain sesama sendiri. Sekali pandang, diorang ni agak ganjil sebab baju-baju yang mereka pakai ibarat mereka ni berasal dari zaman silam. Aku toleh tengok Laila dan perasan dia sedang berbual dan bermain dengan seorang kanak-kanak perempuan. Laila panggil nama aku. Abang, inilah kawan baru Laila yang Laila cakap tadi. Waktu ni kepala aku dah kusut. Kanak-kanak yang aku lihat ni tak ada seorang pun yang aku kenal. Tak mungkin kanak-kanak dari kampung kami dan dari kampung lain bermain di Bukit Singa. Aku mendekati kawan baru Laila tu dan tanya, korang ni dari mana? Tinggal di mana? Kawan Laila tu cakap, diorang memang tinggal di Bukit Singa. Sekali lagi, dahi aku berkerut. Aku keliru. Kata aku dalam hati, mana-mana korang lah. Alang-alang Laila dah ada di sini, biarlah dia bermain dulu. Kejap lagi aku bawa dia pulang. Aku pun melangkah mendekati sebatang pokok dan duduk di situ sambil aku memerhati Laila dan kanak-kanak lain yang sedang bermain. Entah macam mana aku rasa mengantuk masa tu.
Mata aku kuyu dan aku tertidur. Tapi sebelum aku tidur, aku baca 3 kul dan ayat kursi. Sebab itu sudah menjadi kebiasaan yang diajar kepada kami oleh ibu dan ayah. Sehinggalah sekitar pukul 6 petang, aku terbangun. Aku buka mata dan tengok Laila sedang bermain. Tapi kali ini mata aku terbuka luas. Bulu roma aku berdiri tegak. Hampir sahaja aku jatuh pengsan bila aku tengok Laila sedang bermain dengan sebuah makhluk yang berbulu tebal. Bulunya berwarna kekuningan emas, bertanduk, duduk mencangkung di depan Laila. Mata dia pula merah dan terukir satu senyuman yang sangat lebar di wajahnya. Satu senyuman yang tidak mungkin datang dari seorang manusia biasa. Dia melihat Laila dengan tajam. Aku tengok di sekeliling, kanak-kanak yang lain pun bermain dengan makhluk yang sama. Aku apa lagi? Aku bangun dan tarik tangan Laila. Aku segera tarik tangan dia dan bawa dia keluar dari situ. Ke arah mana kami lari, aku tak peduli. Yang aku tahu, aku nak bawa Laila keluar dari situ. Tapi pelik, bila semakin laju aku berlari, semakin ringan bebanan yang aku tarik. Seakan-akan tubuh Laila menjadi ringan, tapi tangan kecilnya yang aku genggam menjadi keras, seperti aku menggenggam sebatang kayu. Aku pun menjeling ke belakang. Alangkah terkejutnya aku. Yang aku tarik tu sebenarnya bukan Laila, tetapi makhluk yang aku lihat tadi dengan senyuman lebar merenung aku tajam. Bila aku sedar itu bukan Laila, aku patah balik ikut laluan aku tadi untuk mencari adik aku. Keadaan dah makin gelap. Aku dah makin terdesak dan bimbang. Aku jerit nama Laila berkali-kali. Tiba-tiba aku teringat menara api yang kami jumpa tadi. Walaupun aku cuba ikut yang jalan kami ikut tadi, aku tak jumpa menara tu di mana-mana. Aku tak ada pilihan lain. Aku kena keluar dari bukit tu sebelum keadaan betul-betul gelap dan dapatkan bantuan dari penduduk kampung. Kalau tidak, macam-macam boleh terjadi dengan aku dan Laila. Mujurlah, aku dapat keluar dari Bukit Singa dan pulang ke kampung. Aku ceritakan semua apa yang terjadi kepada orang kampung. Mereka kemudian beramai-ramai masuk ke Bukit Singa untuk mencari Laila. Tapi Laila tidak ditemui di mana-mana. Setelah seminggu pencarian masih tidak membuahkan hasil, kami dikejutkan dengan satu peristiwa ganjil. Satu peristiwa yang tidak pernah berlaku semasa aku hidup di situ. Untuk pertama kalinya dalam masa belasan tahun, semua penduduk kampung melihat cahaya yang terpancar dari Bukit Singa. Ketua kampung yang melihat cahaya ini berkata, "Ya Allah, jadi lagi. Rupa-rupanya sebelum ini pun sudah banyak kanak-kanak yang hilang di Bukit Singa. Dan kejadian-kejadian ini berlaku sebelum kami lahir lagi. Setiap kali ada berlaku kes kehilangan, lampu di menara api akan bercahaya. Ia akan berkelip-kelip seakan mereka yang tersesat memberikan petanda yang mereka ada di situ dan meminta diselamatkan. Tapi yang paling ganjil, menurut ketua kampung, menara api di Bukit Singa sudah lama dirobohkan. Jadi mana mungkin ada cahaya yang berkelip dari menara api, apatah lagi untuk melakukan pencarian di situ. Aku bingung dengan kenyataan ketua kampung ni. Padahal aku dan Laila lihat dengan mata sendiri menara api itu masih ada. Aku berkeras memberitahu orang-orang kampung yang menara api itu masih lagi ada. Mereka menjalankan pencarian, tetapi tiada seorang daripada mereka pun menemui rumah api ini. Pencarian dilakukan untuk berbulan-bulan lamanya, sehinggalah ia diberhentikan oleh orang kampung. Tetapi untuk keluarga kami tidak berhenti mencari. Apa tidaknya, kami sering melihat cahaya berkelip dari Bukit Singa. Kadang-kadang sebulan sekali, kadang-kadang 3 bulan sekali, ataupun 6 bulan sekali. Dan tiap kali aku melihat cahaya tu berkelip,
akan terngiang-ngiang pesanan Laila di telinga aku yang menyuruh aku mencari dia di situ kalau dia hilang. Tiap kali juga aku akan menangis teresak-esak. Malah ada beberapa kali aku masuk ke Bukit Singa berseorangan untuk mencari Laila. Tiap kali habis aku dimarahi oleh ibu dan ayah. Sehinggalah aku berhenti untuk mencari ketika berumur 19 tahun sebab kelipan dari Bukit Singa tiada lagi memaksa kami semua untuk pasrah dengan kehilangan Laila. Walau bagaimanapun, setelah puluhan tahun berlalu sejak kehilangan Laila dan kelipan cahaya yang terakhir, sekali lagi aku melihat dengan mata sendiri kelipan cahaya di Bukit Singa ketika aku berkunjung di kampung untuk meraihkan hari raya pada tahun lalu. Tapi kata aku dalam hati, mana mungkin kami dapat mencari Laila? Mana mungkin Laila masih hidup? Seperti juga belasan tahun yang lalu, aku pasrahkan hati aku sekali lagi. Kami menghabiskan masa 4 hari di kampung sebelum pulang ke bandar. Hari terakhir kami berada di situ, setelah barang siap dipunggah ke dalam kereta, aku memandu pergi. Sebelum tu, aku jeling ke cermin pandang belakang. Sekali lagi, cahaya dari Bukit Singa marak dengan sangat terang. Aku tak pernah tengok cahaya di Bukit Singa marak seperti ini. Ia marak beberapa saat sebelum ia malap perlahan-lahan. Jauh di dalam lubuk hati aku untuk percaya yang itu adalah kelipan terakhir yang aku dan keluarga yang lain akan lihat. Mungkin itu cara Laila untuk memberitahu kami semua yang dia rindu. Maafkan Abang Laila. Laila akan selalu berada di dalam ingatan Abang dan semua.